أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أنت الأحد الذي أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، رب اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من ألسنتنا واحلل عقدة من ألسنتنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يفقه أقوالنا يفقه أقوالنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kita dah Masailul Quran. Hari itu kita dah masuk sedikit kepada keadaan-keadaan yang dilarang untuk seseorang itu membaca Al-Quran. Yang dimaksudkan dilarang di sini bukanlah haram, tetapi daripada segi makruh. Daripada segi makruh. Hari itu dah masuk dah sikit, bulan lepas lah. Sebab bulan 1 itu saya minta cuti kan, boleh kampung kan. Jadi mungkin tak orang ingat dah kan. Jadi sebelum kita nak ulang balik semula berkenaan tentang keadaan yang dimakruhkan bagi seseorang itu membaca Al-Quran, maka pertama sekali saya ucapkan selamat menyambut hari Isra Mi'raj. Kita dah masuk dah ni. Kita dah masuk dah tanggal 27 Rejab, yang mana pada tanggal ini dipersetujuilah oleh jumhur para alim ulama berlakunya Isra Mi'raj. Kena berlaku di Isra Mi'raj lah pada tanggal 27 Rejab ni. Jadi seruan saya pada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian lah, kalau boleh kita puasa lah esok. Kena kalau boleh lah. Jadi kalau kata nak puasa esok ni untung. Kenapa untung? Sebab dia ada beberapa perkara yang disunatkan untuk kita puasa. Satu, puasa 27 Rejab, yang ni puasa Isra Mi'raj lah, mengikut dalam kitab Bujairami, dalam Iqna' dan juga beberapa kitab yang lain lah. Antaranya kitab Melayu ada juga, Idman Penuntut beritahu disunatkan puasa pada 27 Rejab. Kena puasa 27 Rejab. Dan juga esok hari Khamis. Kena esok puasa pula. Kalau puasa esok cantik lagi sebab puasa hari Khamis pula dah 2 dah. Dan juga kita tambah lagi satu, puasa Aswad. Kena puasa Aswad ni kan puasa gelap. Nabi SAW ada puasa gelap lah, puasa 27, 8, 9. Jadi dia ada 3 ni. Ada 3 puasa sunat, boleh combine sekali ya. Puasa 27 Rejab, puasa sunat Khamis, puasa sunat gelap. Jadi untung lah siapa yang puasa esok. Dan juga diriwayatkan daripada hadis yang dhaif, disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Jam'ul Fawaid. Barang siapa yang berpuasa pada 27 Rejab, maka seumpama dia berpuasa seperti 60 bulan. 60 bulan tu banyak lah. 60 bulan berapa tahun? 5 tahun. Ya, kalau kata 60 bulan tu bersamaan dengan apa? 50 tahun. Tapi kena faham lah, saya sebutkan dah hadis ini dhaif. Hadis dhaif. Jadi jangan nak jadikan hujjah dan juga jangan nak menyalahkan. Kita nak bagi tahu ini hanyalah sebagai pembakar semangat sahaja untuk orang yang nak puasa esok. Jadi saya sarankan dan juga saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian lah, kalau boleh puasa lah esok. Ya, insyaAllah lah. Paling kurang malam ni kita niat dulu siap-siap. Esok puasa tak puasa dah tak kira. Kan niat alu.
ni alu. Kita tak salah pun dah niat. Puasa sunat Isra Mi'raj 27 darjah lah. Puasa sunat Isra Mi'raj, puasa sunat Khamis, puasa sunat gelap. Esok insya-Allah kita niat dulu. Esok puasa tak puasa lah kaki niat dulu. Niat tak dapat pahala dah. Dan niat saja pun dah dapat pahala. Kalau kata esok pun puasa, masya-Allah lah, hebatlah. Maka ganjarannya adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi pada malam ni kita tak cerita kalau saya Isra Mi'raj, saya serahkan pada orang lain lah, yang mana mungkin ada asatizah yang lain yang mungkin diberikan tanggungjawab untuk menghurai ataupun memberikan ceramahan berkenaan tentang Isra Mi'raj. Jadi malam ni kita sambung sahaja kita sebab kita ni pada sangkut paut juga dengan berkenaan tentang solat dan juga bersangkutan dengan Al-Quran. Okey, jadi kita lihat kembali apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menyebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran berkenaan tempat-tempat yang dimakruhkan untuk seseorang itu membacakan Al-Quran. Ia bermula dengan ayatnya i'lam anna qira'at al-Qur'ani 'ala al-itlaqi illa fi ahwalin makhsusatin جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. Dia kata ketahuilah, kena i'lam utlubul ilma hatta yu'lam. Ketahuilah kamu, yakni belajarlah kamu sehingga kamu dapat memahami akan sesuatu perkara. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu di atas mutlak adalah dibenarkan. Kerana yang ni boleh membaca Al-Quran pada bila-bila masa sahaja. Tidak ada waktu yang khusus untuk baca Al-Quran, tetapi waktu yang ada 24 jam tu suka hatilah nak baca masa bila pun. Kan, tak ada waktu yang dikhususkan, ikut nak baca masa bila, nak buat masa bila, suka hati secara mutlak. Kena terkecuali. Kena ni ada terkecuali ni lah. Terkecuali ja'a syar'u bin nahyi, terkecuali dalam beberapa keadaan yang datang pada segi hukum syarak yang melarangnya. Yang ini melarang akan membacakan Al-Quran, maka pada waktu tersebut nanti dia akan huraian dia lah kat bawah ni, nanti dia sebut ada 6 tempat. Maka Imam Nawawi dia kata, sekarang aku akan menyebutkan apa yang ada di dalam minda dia secara ringkas dengan berdasarkan dalil-dalil yang masyhur. Disebut dalil-dalil masyhur tapi kita tak tahu itu apa. Kalau kita datangkan dalil ni, jadi dia bagi tahu tempat-tempat sahaja yang dimakruhkan untuk seseorang itu baca Al-Quran, tapi dia tak bagi tahu dalilnya. Maksudnya dalil yang sangat banyak. Sekian dalil yang banyak dan juga dalil itu masyhur, kena tengok dalam kitab fiqh lah. Okey nah. Jadi daripada yang pertamanya, fatukrahu qira'atu fi halatir ruku'i was-sujudi wat-tahsyahudi wa ghairiha min ahwalis salati siwal qiyam. Yang pertama sekali, dimakruhkan bagi seseorang musalli. Kira dimakruhkan bagi seseorang yang mana dia itu solat. Dalam solatnya itu adalah bagi dalam keadaan dia rukuk ataupun sujud, ataupun di tasyahud awal, ataupun selainnya, selain dari rukuk, sujud dan juga tasyahud awal. Min ahwalis salati, daripada keadaan yang mana dia sedang melakukan salat, siwal qiyam, kecuali dalam keadaan berdiri. Jadi dia macam ni kita nak bagi faham. Bagi seseorang yang mana sedang mendirikan salat, kat mana yang dia boleh baca Al-Quran? Pada waktu qiyam sahaja. Kerana pada waktu berdiri sahaja yang dibenarkan untuk dia membacakan Al-Quran. Selain daripada waktu qiyam, semuanya dimakruhkan dia membacakan Al-Quran. Jadi waktu dia rukuk tak boleh, iktidal tak boleh, sujud pun tak boleh, duduk atau sujud pun tak boleh, duduk istirahat pun tak boleh, semua tak boleh. Maksud tak boleh di sini adalah makruh. Kerana yang dimaksudkan tidak boleh di sini adalah dengan maksud makruh, bukannya haram, makruh lah. Jadi ini contoh lah. Kalau kata kita solat, tiba-tiba pada waktu rukuk pergi baca Fatihah pula, mana tak tahu, ngantuk-ngantuk semayang ni,
Sembahyang penat-penat, mana nak tahu. Sembahyang penat-penat waktu subuh lah, waktu maghrib lah, kadang balik kerja penat kan. Tapi usaha ikhtiar juga datang solat berjemaah. Kena pula imam rokok lama-lama. Bukan imam tadi cantik. Dah ni contoh ni. Ni nak masuk bulan puasa ni, mana nak tahu kan. Sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih paling bahaya sekali. Orang duk tasbih, dia duk baca pot atau belakang tu, lepas tu lena. Sujud, orang sujud bangun, dia sujud tak bangun-bangun dah sampai bagi salam. Jadi kalaulah kata terbaca, yang terbaca pada yang terbaca Al-Quran pada tempat-tempat ini semuanya dimakruhkan, kena dimakruhkan. Namun kalaulah kata membaca Al-Fatihah pada rukun-rukun yang kita sebutkan tadi lah, mungkin kat sujud ke, kat rokok ke, tasyahud awal ke dan sebagainya lah, maka bagi orang ini disunatkan untuk dia sujud sahwi. Kena sunat sujud sahwi ni. Kenapa sunat sujud sahwi? Sebab situ kata tempat rukun. Fatihah ni kan rukun qauli ni. Tiba-tiba dia pergi buat perkara rukun kepada tempat rukun yang lain. Jadi nak buat macam mana ni? Makruh lah. Dan juga disunatkan orang ini melakukan sujud sahwi sebelum bagi salam. Yang sunat ni, dia sujud sahwi sebelum dia bagi salam. Kalau dia tak buat pun tak apa je. Dia tak buat pun tak apa, sembahyang dia sah je dah. Tapi berserta dengan makruh. Kena berserta dengan makruh sebab dia melakukan tempat rukun yang bukan pada tempatnya. Okay. Jadi kalaulah kata siapa-siapa yang terbaca Al-Quran pada selain pada waktu qiyam, maka hukumnya adalah makruh, tetapi tidak membatalkan solat. Kena faham lah, makruh tak batal solat. Sebab lagi dua ingat batal solat ke, tak batal solat lah, tak batal solat, tetapi makruh lah. Contohlah tengah sujud, tiba-tiba pergi baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Apa pasal baca surah Ikhlas kat sini ni? Tak sengaja kan? Tu semua makruh tu kan, semuanya dimakruhkan. Namun begitu, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang mana dia tergolong dalam golongan kita panggil wiridan. Kena ada beberapa ayat Al-Quran yang kita golongkan dalam golongan wirid. Seperti doa Nabi Yunus tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh nak baca yang tu, boleh. Kena boleh dibenarkan. Tapi nak baca masa bila? Masa sembahyang seorang-seorang. Kena sembahyang seorang-seorang. Kalau ikut imam, jangan nak dibaca panjang-panjang. Imam dah bangun pergi kepada tasyahud akhir, maka dia makmum wajib bangun pergi pada tasyahud akhir. Kalau kata dia sujud lama sangat, dia ada ni daripada golongan kita, bukan kat sini lah, saya beritahu umum lah. Ada daripada golongan kita yang mana suka sujud lama-lama ni. Okay lah, nak suka sujud lama-lama, boleh tak? Boleh masa sembahyang seorang, boleh je, tapi masa sembahyang seorang-seorang. Ya, maksudnya masa sembahyang seorang-seorang suka hati ya. Nak sujud sampai 5 jam suka hati, sujud sampai 5 jam tak ada masalah. Tapi kalau kata sembahyang dengan imam, jangan sujud lama-lama. Ketika mana imam sudah membacakan tasyahud paling ringkas bacaannya sampai dekat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak bangun lagi, automatik batallah sembahyangnya. Automatik batal sembahyang ni. Ramai orang buat ni, dia buat dengan tidak ada ilmu. Sebab tu dalam qaid ya, dalam qawaid fiqhiyah, al-amalu bila ilmin mardudun. Amal yang dilakukan dengan tanpa ilmu sama sekali ditolak. Kerana mana-mana amal yang dilakukan dengan tanpa ilmu, maka dia ditolak, maksudnya tak sah. Yang maksud ditolak tu tak sah kan. Jadi jangan ada nak buat benda black. Ikut imam, kita dah niat dah pada awal-awal nak sembahyang dengan dia jamaatan ataupun makmuman ataupun iqtidaan, maka ikutlah imam. Jangan nak ikut kepala kita. Imam bangun, kita bangun je. Tak payah nak ikut kepala kita. Nak ikut kepala sendiri, nanti sembahyang seorang-seorang. Masa sembahyang sunat nanti suka hati ya. Nak sujud orang lama pun silakan, tak ada masalah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kena tempat yang kedua yang dimakruhkan bagi seseorang itu membaca Al-Quran adalah wa tuqra'u qira'atu bima zada 'ala al-Fatihati lima'mumin fi salatil jahriyati
idza sami'a qiraatal imami, dan dimakruhkan bagi seseorang makmum membaca lebih daripada kadar bacaan Fatihah ketika mana di dalam salat yang mana dia dapat mendengarkan bacaan imamnya. Jadi bagi kita makmum dalam solat jahriyah ni apa dia? Subuh, maghrib, isyak. Yang ada 3 jenis solat ni. Solat jahriyah maksud solat yang dibaca dengan kuat. Kalau kata tambah lagi satu, dalam seminggu sekali solat Jumaat. Kena jadi ni solat-solat yang mana imamnya membaca dengan kuat. Bila kata imamnya baca dengan kuat, maka makmum dimakruhkan untuk membaca surah kecuali surah Al-Fatihah sahaja. Sebab surah Al-Fatihah tu rukun, tak baca tak sah. Jadi kena baca surah Fatihah. Kan surah Al-Fatihah itu rukun, mesti kena baca. Kalau tak baca sembahyang jadi tak sah. Surah yang dimaksudkan, yang dimakruhkan seseorang itu baca adalah surah selain daripada surah Al-Fatihah. Jadi bahasa mudah nak bagi tahu dekat sini, kita ambil dalilnya daripada Al-Quran. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانْصِتُوا. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarlah dan juga diam. Ini Al-Quran ni. Jadi bila kata kita diperdengarkan bacaan Al-Quran, maka boleh diam dan juga dengar. Maka dengan sebab itu, pada model ataupun pada contoh-contoh ataupun pada jenis-jenis solat jahriyah, imam baca Al-Fatihah, yakni selepas imam takbiratul ihram, imam baca doa iftitah, kemudian dia baca ta'awudz, kemudian dia mula naikkan suara baca Fatihah. Okay. Bila kata dia start baca Fatihah, maka kita pun kena dengarlah bacaan Al-Fatihah dia. Sampai mana? Sampai habis. Yang sunat tu dengar tu. Kalau kata kita baca Al-Fatihah pada waktu tersebut makruh, boleh nak baca masa tu makruh. Yang boleh tak makruh. Jadi kita makmum, bila nak baca Fatihah ni, tunggu imam sebut amin. Selesainya amin imam, kita pun dah amin bersama dengan imam. Imam disunatkan memberikan saktah yang panjang. Kena sunat untuk imam memberikan saktah yang panjang. Panjang setahap mana ni? Panjang setahap makmum kesemuanya dapat menyempurnakan surah Al-Fatihah. Jadi saktah ni panjang ni, kena saktah ni panjang. Sebab tu kalau kata sembahyang betul-betul, dia akan jadi lama. Dia sembahyang betul-betul dengan imam, dia akan jadi lama. Saya kalau jadi imam standard 5,5 jam. Tapi sebab tu saya malas jadi imam. Kalau saya jadi imam memang lama, malas jadi imam. Standard saya jadi imam mesti 5,5 jam. Kena mesti setengah jam. Sebab sembahyang, kita sembahyang saja, maksudnya saya lah, kalau sembahyang 4 rakaat tu mesti 15 minit. Confirm 15 minit kan. Kalau kata laju-laju sikit pun habis diskaun lah, 12 minit tu habis laju lah tu. Kalau saya jadi imam, sebab tu saya malas jadi imam. Memang orang suruh jadi imam, saya tak nak. Kita andah lah, apa lah ni lah. Sebab tu kita tak. Tapi mana kita andas pun, bukan alasan campur dengan sama lah tu, dua-dua, tu in-one lah. Tu in-one lah tu, alasan pun sama, mana terkencing pun sama pun, tu in-one lah tu. Jadi lama, kalau saya jadi imam lah memang lama. Kena kita jadi imam lama. Lepas tu nak zikir, lepas tu nak doa lagi. Memang biasanya saya akan tengok timing kita jadi imam memang sengaja. Itu kalau kata baca surah pendek. Kalau kita tiba surah panjang-panjang, siap. Memang lagi panjang. Confirm sembahyang 4 rakaat tu jadi 20 minit. Baru sembahyang, belum doa lagi, belum zikir. Tu yang jadi lama, panjang lah. Okay, jadi panjang. Ala kulihat, jadi nak bagi tahu kat sini, imam disunatkan apa dia? Saktah yang panjang. Kenapa imam disunatkan saktah yang panjang? Supaya makmum nanti dia tidak melakukan perbuatan yang perbuatan yang makruh, dan juga imam tidak melakukan perbuatan khilaful aula. Apa dia makmum jadi perbuatan makruh? Makmum tak selesai lagi baca Fatihah, imam dah mula baca surah. Jadi dia nak buat mana satu? Sunat mendengarkan bacaan imam, tapi bacaan wajib tak selesai. Bila kata bacaan wajib tak selesai, dia mesti kena habiskan bacaan wajib. Tak boleh dengar bacaan imam, makruh itu. Dia buat benda makruh.
Imam pula buat benda khilaful aula. Kenapa khilaful aula? Makmum belum selesai membacakan surah Al-Fatihah, dia dah mulakan bacaan surah. Jadi ini sama-sama buat kesalahan. Tapi nak kira kesalahan siapa yang paling kuat ni? Imam. Sebab imam dia kena faham keadaan makmum. Makmum dia akan baca surah Al-Fatihah selepas selesai daripada bacaan Fatihah imam. Jaranglah kita baca Fatihah ketika mana imam bismillah, kita pun bismillah juga. Ada tapi jarang sekali berlaku. Kena boleh nak baca macam tu? Boleh. Tapi makruh. Kecuali ada tempat yang tak makruh, ada tempat yang tak makruh. Ketika kita tahu hal ihwal imam ini dia memang the flash. Imam ni kita sebut the flash sebenarnya. Sebab apa saya kata the flash? Dia lepas pada waladhdallin amin, dia tak ada saktah dah. Adalah saktah 2 saat. Dia tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna. Memang apa itu keadaan kita ni. Kita ada 7 ayat. Kita dengan bismillah sampai waladhdallin 7 ayat. Dia inna a'tayna dengan bismillah 4 ayat. Memang tak ada ni. Memang tak ada. Satu lagi imam pula dia bagi sambung punya 3 ayat. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasa ringan je kaki nak sepak imam ni. Ringan je kaki kalau kata duduk belakang imam ni rasa haru kena menyepak imam ni. Tak faham-faham. Aku baru nak bismillah dia pergi tibai darat lah. Ada imam macam ni? Ada. Sebab tu saya beritahu. Kena sebab tu saya beritahu. Ada ke imam macam ni? Ada. Ada orang buat macam ni? Ada. Bukan ni dengar lawak kan. Memanglah lawak tapi memang ada. Jadi untuk keadaan yang begini, maksudnya makmum tu dah tahu dah hal ihwal imam ni. Imam ni memang jadi panggil lagu ni. Jadi ketika mana imam bismillah, makmum belakang pun bismillah je. Jangan tunggu. Sebab kalau tunggu sekali lagi tak sempatlah kita. Kita akan diberikan 3 lah rusah. 3 rusah boleh, 3 rusah rukun yang panjang. Tapi letih lah kita. Jadi letih nak kejar imam. Letih kita nak kejar imam. Jadi tak perlu kejar imam. Imam bismillah, kita pun bismillah juga. Kita pun bismillah juga kat belakang. Nanti sampai tempat imamnya waladhdallin nak sebut amin, kita sunat berhenti sekejap. Fatihah kita di pertengahan tu berhenti sekejap, sebut amin dengan imam, kemudiannya sambung saja. Kena dia tak putus tu. Putus ke muwalah? Tak putus. Kerana apa tak putus? Sebab disunatkan untuk kita menyebutkan amin bersama dengan imam. Ada perkara sunat yang disunatkan kita buat. Maka dengan sebab tu kita sebutkan amin dengan imam, kemudian sambung je. Bagi mungkin 1 ayat, 2 ayat, sambung je lah. Lepas tu selesai. Jadi kalau kata imam baca macam tadi lah surah Kautsar, dan imam baca surah Kautsar tadi selesai. Dan fasalli rabbika wanhar, kita pun selesai dah Fatihah. Jadi imam rokok, kita pun rokok. Cuma yang jadi masalah nanti adalah pada rakaat ketiga keempat. Tak tahu tu imam ni memang ada flash ni. Jadi kita lah tercungak-cungak nanti. Kita tercungak-cungak. Untuk permasalahan ni sikit lah, saya masuk dalam masalah muafiq masbuk. Untuk masalah ni, ketika mana seseorang makmum tidak sempat dengan imam dalam kadar 30 saat berdiri di belakang imam, maka dia dikirakan masbuk. Maka imam suruh imam rokok, kita merokok. Kena imam rokok, kita merokok. Jangan nak. Tapi Fatihah tak ada nak tu. Yang tak ada imam laju, kita tak sempat. Jadi bila imam rokok, kita untuk rokok. Fatihah kita siapa yang nak tanggung, imam tanggung. Siapa suruh dia baca laju sangat? Siapa suruh dia laju sangat? Ialah kita daripada sujud. Kita pada ni dulu tasyahud awal. Kan kita daripada tasyahud awal nak bangun. Siapa bangun dulu? Mesti dia bangun dulu. Takkan kita bangun dulu sebab imam kan? Mesti dia bangun dulu. Dia bangun dulu. Jadi bila kata dia bangun dulu, dia lah mesti yang awal sekali mulakan Fatihah. Kita baru nak bangun. Kan kita baru nak bangun. Kalau yang sihat-sihat ni mungkinlah ambil 2-3 saat ya. Kalau jenis yang makin remaja ni, yang makin muda remaja ni nak bangun, sakit lutut, dah makan 5-7 saat. Dia dah makan 5-7 saat, kita baru nak betul tulang belakang, baru nak bismillah. Kita dengar imam dah siratal ladzina an'amta alaihim, rasa boleh kejar ke dia?
Kita baru nak bismillah, dia dah surah lagi dah, hujung sekali ya. Maka dia tak sempat tu berdiri dengan imam dalam kadar 30 saat. Kadar 30 saat tu dah kadar bacaan surah Al-Fatihah yang mu'tadil, tak sempat tu. Bila kata tak sempat, maka kita dikirakan masbuk. Bila kata kita masbuk, imam rokok, kita rokok terus saja. Jangan nak berhabis surah Fatihah, janganlah. Tak wajib berhabis surah Fatihah. Siapa yang nak tanggung Fatihah tak habis ni, imam tanggung. Jadi tengoklah makmum berapa orang. Kalau kata makmum 100 orang, 100 orang imam tanggung. Siapa suruh dia laju sangat? Imam tidak apa dia, imam tak belajar punya orang. Jadi dia tanggung orang semua. Inilah antara sebab-sebab kadang-kadang selalu juga saya bagi tahu kepada pelajar-pelajar tahfiz, korang ni nak pergi jadi imam, terutama sekali pada bulan Ramadan, nak jadi imam tarawih, jaga elok benda ni. Sebab dia, bila masalah sembahyang rakaat ketiga dan juga rakaat keempat, dia orang memang sangkalimput tu. Dia orang baca laju sangat. Makmum kat belakang tak sempat nak kejar. Jadi makmum kat belakang pun kadang-kadang tak tahu masalah muafiq masbuk. Ini masalah ni. Jadi dengan sebab ni saya bagi faham siap-siap dah. Imam kalau dah kata kita tak sempat berdiri dengan kadar agak-agak je lah, tak sempat 30 saat dengan imam ni, dia rokok, kita rokok lah. Dia rokok, kita betul rokok. Kerana apa? Kita tergolong dalam makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk tidak wajib menghabiskan Fatihahnya. Yang wajib adalah rokok bersama dengan imam. Ya, rokok sama imam. Rokok sama imam nanti sama sekali. Nanti bila kata rakaat ketiga tu dah lambat, nanti tengok rakaat keempat. Rakaat keempat kalau kata laju sikit, sempat dengan 30 saat, tak apa lah, habis Fatihah. Apabila Fatihah tu yang dimana diberikan 3 rosoh rukun yang panjang. Ya, ini yang kita nak kena bagi faham elok lah, sebab kita dah semayang selalu ni. Inilah dia sebut Isra Mi'raj, semayang. Banyak daripada golongan asatizah bagi tahu kefahaman berkenaan tentang asal-usul sembahyang. Tetapi ramai daripada kalangan jemaah tak faham sembahyang tu masbuk muafiq pun banyak tak lepas. Jadi kadang-kadang tak perlu pun nak cerita Isra Mi'raj. Bukan tak perlu, maksud saya tak membesarkan Isra Mi'raj, tak juga. Kita nak bagi faham apa benda solat tu sebenarnya, yang mana kebanyakan daripada kita kadang-kadang sembahyang pun tak sah. Kena sebab tu kitab pedoman solat berjemaah yang dikarang ataupun yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Butapa, dia beritahu wawapan qadimah, dia beritahu ramai ditengok daripada golongan orang yang solat berjemaah ini solatnya tidak sah. Bukan saya beritahu, dalam kitab kita punya yang sama. Sebab tu dia buat kitab tu, sebab dia kata tengok ramai sangat sebenarnya tak sah. Jadi benda-benda ni kita nak jagalah. Okay, itu yang kedua lah, makruh tadi untuk makmum baca surah, kecuali kalau kata pada bacaan sembahyang yang mana sembahyangnya itu sir, maka sunatlah baca. Ataupun seseorang yang mana dia jadi makmum tapi dia jauh pada imam, tak dengar bacaan imam, kena dia tak dengar bacaan imamnya, maka pada waktu tersebut juga disunatkan juga untuk dia boleh baca surah. Masa tu disunat baca surah lah. Nanti dia adalah mubaligh dia yang sebutkan Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar lah. Kalau kita sami Allah liman hamdah rabbana lakal hamd, dia tahulah ni i'tidal dan sebagainya. Kena tu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga yang dimakruhkan bagi seseorang itu baca Al-Quran adalah waktu qirahu halatal qu'udi 'alal khala'i. Dan dimakruhkan bagi seseorang yang mana dia itu berada dalam keadaan mencangkung. Bercangkung pada mana? Pada tandas. Kena bercangkung pada tandas. Kena cangkung pada tandas, belum lagi keluar najis. Ketika keluar najis, haram baca Quran. Kalau kata sekadar bercangkung, kena kalau kata sekadar bercangkung, maka hukumnya adalah apa dia? Makruh. Dan kalau kata cangkung, hukum dia makruh baca Quran. Tapi kalau kata dah keluar najis, maksudnya waktu keluar najis tu, masa itu hukumnya adalah haram baca Quran. Yang dimaksudkan di sini yang membaca adalah apa dia? Keluar suara, dapat dengar kat telinga. Itu nak maksud dibaca. Kalau kata baca dalam hati, tak makruh lah, bahkan haram jauh sekali lah. Makruh pun tak, haram lagi dah jauh. Makruh pun tidak, haram jauh sekali. Baca dalam hati ataupun sekadar mulut kumat kamit dan sebagainya, itu semua tak diharamkan dan juga tak dimakruhkan.
Tapi sebaik-baiknya janganlah baca. Sebaik-baiknya janganlah baca. Kerana apa dia? Tempat itu bukanlah tempat yang bagus dan juga bukanlah tempat yang elok. Lagipun bukan tempat yang mulia untuk dibacakan Al-Quran. Kerana banyak tempat lain lagi boleh baca Quran yang dah masuk dalam tandas nak baca juga. Kenapa? Kerana kecuali bagi orang yang mungkin dia membaca akan hafalan-hafalannya, itu tak apa. Yang mana hafalan mungkin yang hafiz ke, ataupun mungkin kita sedang baca surah Al-Mulk, ataupun mungkin kita sedang baca surah Waqi'ah dan sebagainya yang kita dah hafal, tiba-tiba sakit perut. Kita dah hafal, kita pun tengah baca, memang jadi amalan harian, tengah baca sakit perut, nak pergi ke tandas, boleh? Tu tak apa lah tu, tapi baca dalam hati jangan baca dalam keluar lafaz kat mulut. Kalau lafaz kat mulut, kalau ketika nak duduk cangkung tu makruh, ketika keluarnya najis haram. Tu benda dia. Tu yang ketiga. Yang keempat, tempat yang keempat yang dimakruhkan bagi seseorang itu untuk membacakan Al-Quran wa fi halatin nu'asi, pada keadaan seorang yang mengantuk yang teramat. Yang nu'as, maksud nu'as dia apa? Mengantuk yang teramat-amat, bukan ngantuk biasa-biasa. Kalau ngantuk biasa tu boleh baca Quran lagi, tapi dia mungkin tak berapa nak nampak sangat, tapi masih lagi boleh baca, tu tak apa, belum sampai tahap makruh. Bila kita kata makruh yang teramat, maksudnya makruh yang terlalu lah, yang mana dia baca tu dia tak tahu dah dekat mana, dan juga dia akan ulang-ulang ayat yang sama. Kan dia ulang-ulang, tu mengantuk teruk dah tu, yang mengantuk yang teruk. Maka kenapa bagi orang yang mengantuk terlalu ataupun keterlaluan mengantuk ni dimakruhkan dia baca? Sebab akan menghilangkan i'jazul Quran, kerana akan menghilangkan kemujizatan Al-Quran. Al-Quran ni kalau baca ulang sekali, dua kali tak apa, tapi pak ulang tak jumpa ayat sambung, ni dah merapu dah ni. Sebab tu kalau kata kita ketika solat sekalipun, imam lah, contoh kalau kata imam tengah sembahyang baca satu ayat, kerana imam baca satu ayat, tak maaf, imam baca surah lah, mungkin baca surah ataupun tengah surah dan sebagainya lah, tiba-tiba imam sangkut. Contohnya ni, baca imam sangkut, makmum nak tegur boleh tak? Boleh nak tegur, tapi kena tengok keadaan sama dulu. Selama mana imam masih belum diam, makmum tak dibenarkan untuk membantu baca imam. Contoh imam tu tak jumpa ayat, dia ulang, lepas tu dia ulang lagi 3-4 kali dia ulang. Selama mana dia tak diam, selama masa tu makmum jangan sambung ayat dia, tapi tengok jugalah, kalau sampai 70 kali dia ulang ayat situ, jenuh juga tu imam ni. Contoh sampai 70 kali dia pusing, bila nak mendarat ni, tak mendarat-darat lagi ni, tu tak boleh lah juga. Jadi imam pun dia kena faham keadaannya lah. Maksudnya dia boleh nak ulang 4-5-6 kali untuk mencari sambungan ayat. Tapi kalau kata memang dia tak nampak, contohnya dia tak nampak, dia kena diam, supaya dia ada makmum di belakangnya yang mungkin boleh membantu sambung ayat tersebut. Tapi kalau kata ni, contohlah imam diam, makmum belakang pun diam juga, imam dah diam lah, makmum belakang pun diam juga, kalau sama-sama diam, imam dah tak tahu kat mana nak sambung, makmum kat belakang pun tak tahu ni imam baca belah mana ni, surah tinggi-tinggi belakang ni. Maka untuk imam itu dia ada dua pilihan lah. Sama ada dia pergi baca surah yang pendek kemudian rokok, ataupun dia memang dah tak ingat terus rokok. Kena boleh salah satu dari itu pulang lah, dia nak bayar mana satu, kena tak jadi kesalahan pun. Biasalah al-insan mahal al-khata' wa nisyan. Manusia ini adalah tempat lupa dan juga tempat melakukan kesalahan. Standard lah, kalau kata imam lupa, kita sendiri lupa, biasa lah tu. Imam lagi lah berserambut sebab dia jadi imam. Siapa yang tak pernah jadi imam, sembang memang kencang, semua dia jadi imam sekali. Yang sembang kencang-kencang kan, semua jadi imam sekali. Nak tengok kencang tak kencang,
Kau terpa tendang dinding tu, pecah dinding sebab dah lompat tak boleh kan. Orang tak nak jadi imam, saya imam masjid ramai dah kan, ramai dah saya jumpa, saya masjid sangat ni tolak jadi imam sekali. Aku tak, sekali tolak jadi imam puncak lesi. Orang kulit hitam lalah jadi putih, baru dia tahu. Jangan sembang tak sangat. Imam serabut kepala sebenarnya lah, serabut jadi imam ni. Orang tak tahu maksudnya. Orang yang pernah jadi imam, biasa jadi imam, dia tahulah keadaan jadi imam macam mana. Maka dengan sebab tu jangan komplain sangat imam. Imam yang komplain sangat, kecuali memang dah teruk sangat, bolehlah kan komplain. Lebih kepada muzakarah dan juga menasihati sebenarnya. Ya, janganlah tegur dengan cara yang tidak beradab lah. Sebab jadi imam bukan satu benda yang mudah lah. Dia berat kat jadi imam ni. Kena orang nampak macam senang, tapi sebenarnya dia berat. Kena berat. Terutama sekali imam-imam yang nak baca surah-surah yang tinggi-tinggi ni, kena lagi dah bahaya. Imam nak baca surah tinggi-tinggi lagi lah, dia memang kena hafal dan juga ingatannya memang kena kuat. Kalau tak, memang tak boleh baca. Dan saya bagi saya tahu cerita satu kisah berkenaan tentang seorang bekas pelajar, kira bekas pelajar dan juga lepasan, bukannya lepasan biasa-biasa ni, orang bekas habis belajar Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri masa lebih kurang 10 minit lah. Macam tadi ya, saya bagi tahu ada satu kisah ni, kisah benar lah. Adalah satu masjid tu, tak nak sebut masjid mana, tapi seorang pelajar bekas lepasan Mesir ya, dia habis Mesir sebenarnya. Kalau dia habis Mesir, jadi mari kat masjid tu, orang tolak dia jadi imam. Ya, orang tolak dia jadi imam. Pertama kali dia jadi imam, baca surah duha tak ingat. Dia baca Fatihah, baca surah duha tak ingat. Rakaat kedua baca surah Ikhlas. Kira tu sembahyang maghrib dah, tak apalah. Lepas berapa lama dia tak mari tu, dia tak mari masjid. Berapa lama tak mari masjid. Lepas berapa lama tak mari masjid, dia mari pula masjid tu. Bila orang nampak dia, orang tolak sekali dia jadi imam. Dengan keadaan dia tak bersedia, rasanya kesian kalau dia tak sedia. Yang kesian dia tak sedia. Tolak dia jadi imam. Baca surah Fatihah, lepas baca Fatihah, baca surah Ikhlas 5 kali ulang, tak jumpa ayat. Dia nak bagi tahu ni, bukannya orang kampung lah, budak habis mengaji Mesir ni, nak bagi tahu kalau tak bersedia nak jadi imam, baca dah surah apa pun tak nampak ni. Surah Ikhlas ni padahal bagi kita tu memang paling senang aku. Dan bagi kita ni paling senang, paling mudah lah. Kalau kata itulah surah penyelamat biasanya kalau kata kita. Tapi kawan ni kesian kat kawan ni lah. Nak kata surah penyelamat pun tak dapat menyelamatkan dia. Baca surah Ikhlas tak nampak, tak boleh nak baca. Makmum kat belakang tolong sambung, tak boleh nak baca juga. Nak kata bahaya tak bahaya jadi imam. Sebab tu kata aku perlu belajar tu sebab jadi imam sekali. Baru dia tahu. Akhirnya pun sembahyang lah, dia perlu dia rokok. Rakaat kedua tak tahu dia baca surah apa, inna atau inna tu. Kemudiannya selepas pada tu sampai hari ni tak mari sudah ke masjid tu. Itu buat selama-lamanya. Kalau kata dia mari pun mungkin lah dia mari jadi makmum, itu pun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi lah. Saya rasa saya kenal juga kawan tu. Jadi saya salah seorang imam, jadi kita tahulah. Dia mari pun dia tak pakai lah macam kita ni pakai, sama ada jubah ataupun kurta ataupun baju Melayu. Dia mari itu pakai t-shirt dia. Sebab tak nak tolak, kena tolak jadi imam. Tapi payah lah, maksudnya dia nak nampak dia mari kat masjid tu payah. Kesian juga kat dia. Sebab tu kita bagi tahu tadi, bukan senang lah jadi imam, bukan senang. Kalau orang tak bersedia tu janganlah tolak dia bagi dia jadi imam. Sebab banyak lah saya tengok yang tak bersedia tolak jadi imam. Siap, dia baca habis semua surah tak ingat. Banyak lah saya tengok baca surah Alam Nashrah sangkut, tukar kuliah pun sangkut juga, akhirnya tukar Qul huwallah pun sangkut juga. Lalah Allahu Akbar ya. Nak bagi tahu berat jadi imam ni. Orang tak ada pengalaman sembang sedap.
bagi dia sekali jadi imam, pengalaman ingat sebab mati. Okey, itu tempat yang keempat. Yang kelima, kerana yang kelima tempat yang dimakruhkan bagi seseorang itu membaca Al-Quran adalah wa kadza idza ista'jama 'alaihi al-Quran, adalah ketika mana seseorang itu yang dia ni termasuk dalam golongan ajam. Ajam ni maksudnya bukan golongan orang Arab dah. Bukan golongan orang Arab yang mana dia ni tak mampu nak membacakan Al-Quran. Kan dia tak mampu baca Al-Quran, yang mana kalau dia baca pun tak bunyilah ayat Al-Quran, dia bunyi lain. Kerana dia bunyi lain, dia tak bunyi Al-Quran. Kalau kata kita Bismillahirrahmanirrahim, dia baca tu bunyi lain. Dan juga kita pun tak dapat tangkap yang dia baca ni Bismillah ke apa ni sebenarnya ni. Maka bagi orang-orang begini, makruh mereka membacakan Al-Quran kecuali mereka ini adalah golongan orang-orang yang ingin belajar untuk membacakan Al-Quran. Apa boleh? Kalau kata baca saja-saja, maka makruh. Tapi kalau kata baca itu sebab dengan keadaan nak belajar, nak memperbetulkan bacaan Al-Quran, maka boleh dibenarkan dan juga hukumnya adalah jaiz. Sikit benda kita nak bagi tahu dekat nombor 5 ni berkenaan tentang juga berkenaan tadarus. Kena tadarus. Jadi kebanyakannya kita lah, bila kata tadarus nanti macam-macam skill bacaan Al-Quran tu keluar. Ada yang baca teruk, ada yang baca merangkak, ada yang baca tak tahu nak panggil macam mana orang. Tapi tak kisahlah, yang penting baca je Al-Quran lah. Yang penting bacalah Al-Quran dan juga usahakan ikhtiarkan baca juga Al-Quran. Sebab tu jangan jadikan tadarus ni setahun sekali, tapi tadarus ni buat tiap-tiap hari. Yang mana baca merangkak-rangkak tu lah. Kena yang mana-mana baca merangkak-rangkak tu, baca Al-Quran tiap-tiap hari. Jangan setahun sekali baru nak buka Al-Quran, jenuh, kesian kat kawan tadarus tu. Dia menunggu tu sampai berjanggut. Dia berjanggut lah, janggut panjang pula tunggu lagi. Jenuh lah gitu. Nak tunggu kawan tu boleh habis muka pun, buat kopi tu. Buat kopi tu, relax tu. Ni tahu lah ni kenapa saya cakap dia macam ni. Sebab kat masjid rumah saya ada mungkin berlaku macam ni. Nak tunggu kawan dia habis semuka, dia punya grup tu ada 9 orang, sampai lalah tu boring 8 orang pergi buat kopi tu, lepak tu minum. Boring sangat, lama sangat. Lepak tu saya tanya dah habis belum? Sikit habis tu. Lepak tu boleh kopi. Tapi kesian lah kawan ni, dia baca tak ada orang tengok. Padahal dia baca mungkin salah dan sebagainya, tapi itulah jenuh juga. Kawan nak tunggu pun pening kepala. Tegur lebih-lebih sangat, saya bergaduh pula. Jadi senyap lah. Jadi macam saya beritahu tadi lah, jadikanlah amalan baca Al-Quran pada setiap hari, bukannya setahun sekali. Kesian kawan hak tadarus tu, pening kepala tu. Nak tegur salah, tak tegur pun salah. Dia sebut salah tu, tegur salah, tak tegur salah. Lalah senyap lah. Tu yang lalah pergi baca kopi, minum air tu, lepak lah. Okey, dan juga yang keenam, akhirnya kita akan tutup kat sini, adalah keadaan wakadha fi halatil khutbati liman yasma'uha wala tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahabbu, hadha huwa al-mukhtarus sahih ila akhirih. Dan juga kepada keadaan yang keenam yang dimakruhkan bagi seseorang makmum membacakan Al-Quran adalah ketika mana? Ketika dia mendengarkan khutbah. Kena ketika mana? Ketika mana dalam hal keadaan dia mendengarkan khutbah. Bila kita sebutkan hal keadaan mendengarkan khutbah, maka kena faham terlebih dahulu kita ni ada berapa jenis khutbah ni. Kalau saya tanya ni, kita ada berapa jenis khutbah ni? Nak jawab payah kan. Yang kita tahu khutbah Jumaat lah. Selain itu khutbah Jumaat, ada khutbah apa ni? Khutbah nikah lagi. Apa lagi ni? Khutbah raya lagi. Ada 2 lagi. Ni paling kurang ni, paling common tambah 2 lagi. Lagi pula khutbah gerhana bulan. Satu lagi dia istisqa, tak ada khutbah lah. Istisqa tak ada khutbah. Khutbah dia khutbah raya lah. Kena jadi dia macam ni, masa mudah nak bagi faham lah. Ketika mana khutbah sedang dibacakan ataupun khutbah sedang diucapkan,
siapa yang makruh ni baca Al-Quran ni. Okay, jadi kita nak sebutkan dalam banyak-banyak jenis khutbah ni, kita ambil satu lah, khutbah Jumaat. Sebab khutbah Jumaat ni yang biasa berlaku lah. Okay, khutbah Jumaat ni yang biasa berlaku lah. Ketika mana khutbah Jumaat sedang diucapkan ataupun khatib sedang berkhutbah lah, maka siapa yang kena dengar ni? Hukum wajib berlaku pada siapa dan juga kepada siapa yang jadi sunat. Jadi kena dengar elok ni, sebab ramai orang tak tahu ni. Kalau kita tengok dalam kitab Munyatul Musalli menyebutkan hukum mendengar khutbah adalah sunat. Sunat selain daripada 40 orang yang bermustautin. Kena sunat bagi siapa? Selain daripada 40 orang yang bermustautin. Yang mustautin tu mesti kena dengar, bukan faham lah. Dia bukan faham, dengar. Dengar dengan faham datang lain. Kalau faham tu dia boleh buat satu-satu pula kalau kita tanya. Dengar sahaja. Dia dengar saja, dengar walaupun dalam keadaan tersenggut-senggut, tapi dia dengar tak bosan. Yang senggut dengar walaupun dia tersenggut-senggut, maksudnya dengar sambil-sambil mengantuk lah. Tapi dia dengar sebenarnya. Jangan yang tanya yang yang itu bukannya dia dengar tu. Khatib duk khutbah, dia duk khutbah kat bawah pula. Khatib lagi tinggi suara dia lagi. Ya Allah. Kena ni saya tak tahu lah sini macam mana, tapi saya bagi tahu ada berlaku dekat satu masjid. Ni pernah berlaku lah time saya tengah sendiri yang duk khutbah. Bukan saya khutbah, saya makmum ya. Tapi adalah ustaz tu tengah khutbah, dia dengar ada makmum tu dengkur lah. Maka imam khatib lah, dia tinggikan suara. Dia tinggikan suara, hati tu lagi lagi kurang. Dengar khatib ni nak angin dah ni. Dia mula nak angin dah, melawan tokek ni. Dia mula lagi tinggi suara, dia hentak sikit lah ni tokat tu. Ingatkan yang tidur tu sedar, rupanya dia lagi lapan dengan khatib. Sudah. Kita kalau duduk kat bawah dia kata, sudah dah, mengamuk dah ustaz kat atas ni, kata. Mengamuk dah khatib kat atas ni. Lalah mungkin ada orang tempuh dia kot, kejut dia kan, sebab terlalu kuat. Nak kata kuat tu, masjid ni kecil lah. Masjid tempat saya tu besar ni, besar ni. Satu ruang masjid semua boleh dengar. Nak kata bunyilah kuat dia punya tidur tu bukannya, maksudnya kadang-kadang kita tidur tu kadang-kadang tu tersedar kan. Ni tak, maksudnya lagi khatib kuat, dia lagi lawan. Ada juga jadi orang lagu ni. Okay, jadi siapa yang makruh ni macam kita sebut tadi lah, orang yang disunatkan untuk dengar. Jadi sikit benda saya nak tutup. Bolehkah nak baca Al-Quran bagi khatib yang sedang, maksudnya khutbah sedang berlangsung dan khutbah sedang diucapkan, bolehkah nak baca Al-Quran? Boleh bagi mereka yang tidak dapat mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Contohnya macam mana? Contoh mungkin dalam keadaan yang terlalu jauh. Kenapa? Keadaan terlalu jauh sangat daripada khatib tersebut, dan juga mungkin khatib tu dia tak pakai mic ke, ataupun dia pakai mic tapi tak dengar sampai dekat orang tersebut. Maka bagi orang ini boleh diharuskanlah dia untuk membacakan Al-Quran sambil-sambil menunggu untuk sembahyang Jumaat. Kena bolehlah untuk orang yang macam ni, maka dibenarkanlah. Tapi kalau kata boleh dengar khutbah yang dibacakan ataupun yang diucapkan oleh khatib, maka kita mungkin tak termasuk dalam golongan 40 tu, sunat dengar. Jadi benda janganlah main-main, jangan main phone dan sebagainya. Itu akan merugikan pahala Jumaat kita, dan juga mungkin akan dapat sah saja solat Jumaat, yang lain tu kosong. Rugilah kat situ lah. Ya, jadi inilah sebuah sedikit yang kita dapat kongsikan berkenaan tentang 6 tempat yang dimakruhkan bagi seseorang untuk membacakan Al-Quran. Dan insya-Allah ta'ala mungkin bulan depan lah kita dapat jumpa sekali lagi sebelum bulan puasa ni. Nanti kita akan sambung pada masail yang seterusnya. Setiap satu huruf itu terdapat bidadari pada para pembacanya, insya-Allah lah. Jadi kita berhenti pada sini saja dahulu. Moga-moga apa yang disampaikan bermanfaat dan juga kita dapat ambil istifadah bersama. Kalau nak tanya lepas sembahyang lah. Kita sekarang tanya lepas sembahyang. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdi
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.